Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siri webinar Guru Perpustakaan dan Media Negeri Kedah tahun 2020. InsyaAllah kita akan bersiaran lebih kurang beberapa minit saja lagi. Untuk makluman semua, siri webinar ini diadakan sempena bulan kempen gerakan membaca dan perintah kawalan pergerakan yang sedang berlangsung sekarang. Semua guru dialu-alukan menyertai webinar ini. Sebelum memulakan siri, saya bacakan dahulu tata cara semasa anda berada di dalam talian webinar. Terima kasih kerana menyertai sesi ini. Pastikan anda berada di dalam sesi ini sehingga selesai. Webinar ini layak direkodkan dalam SPL KPM di bahagian pembelajaran kendiri. Panduan dan link kehadiran akan diberi oleh pihak Rustia dari masa ke semasa. Jika peserta ada soalan yang ingin diajukan, boleh menggunakan link soalan yang diberi dari masa ke semasa sepanjang sesi webinar berlangsung. Soalan akan dipilih secara rawak dan dikemukakan kepada panel di hujung sesi webinar. Untuk makluman penonton, sesi ini direkodkan dan anda boleh melihat semula sesi ini di saluran channel YouTube ASTP Kedah. Anda dimohon tidak berkongsikan pautan link kehadiran di tempat lain bersama kita menjaga integriti profesional guru. Sebelum kita memulakan sesi ini, marilah sama-sama kita membaca doa bagi memberkati majlis dan semoga wabak COVID-19 yang melanda negara ini dapat pulih dengan segera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sesi ini, saya Cikgu Amir Hamzah bin Adnan, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbau selaku teknikal, dan Puan Amirah binti Salim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri selaku moderator pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Cikgu Amir. Okey, selamat datang ke siri webinar Guru Perpustakaan Media sempena bulan kempen Gerakan Membaca dan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan adalah perintah kawalan pergerakan yang dibuat oleh Guru Perpustakaan Media. Perintah Kawalan Pergerakan adalah perintah kawalan pergerakan yang dibuat oleh Guru Perpustakaan Media. Perintah Kawalan Pergerakan
Okey, untuk peserta-peserta yang sudi menyertai sesi kita pada petang ini, jika ada apa-apa soalan di sepanjang sesi bagi siri yang ke-11, boleh screenshot paparan ini, boleh menggunakan QR code ataupun link yang tertera, iaitu https://bit.ly/pertanyaan siri 11. Okey, jika ada apa-apa soalan, boleh gunakan link ini dan juga QR code yang dipaparkan. Kemudian nanti saya akan pilih soalan secara rawak dan akan ditanya pada panel di akhir sesi. Okey, sebelum saya memperkenalkan Puan Nurul Ashkin, di sini saya rasa tidak terlalu awal untuk saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru dan juga pendidik, di mana tema Hari Guru peringkat kebangsaan ke-49 iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Okey, saya teruskan di mana untuk siri ke-11, tajuk daripada panel kita iaitu penggunaan Google Form dalam aktiviti PSS yang akan disampaikan oleh Puan Nurul Ashkin Mat Ali Nabiah daripada SK Buah Lobak. Saya bacakan biodata ringkas berkenaan dengan Cikgu Nurul Ashkin. Beliau merupakan seorang guru matematik, TMK dan muzik, di mana latar belakang pengajian beliau iaitu beliau melanjutkan pelajaran di USM dalam ijazah sarjana muda sains, meja matematik tulen dan juga diploma pendidikan sekolah rendah, meja matematik di IPG Batu Rakit Terengganu. Dan antara pencapaian beliau, Google Certified Educator Level 1 and Level 2, Certified Microsoft Innovative Educator dan juga JU Pembelajaran Digital Daerah Kulim Bandar Baru. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Nurul Ashkin untuk perkongsian beliau pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amira. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua peserta webinar GPM Negeri Kedah, sama ada berada di Negeri Kedah ataupun berada di negeri-negeri lain. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak SSTP JPN Negeri Kedah kerana menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi sama-sama dengan semua rakan-rakan guru mengenai topik hari ini. Pengalaman saya tak banyak, saya juga masih baru dalam Google dan juga pembelajaran digital ni. Tapi saya rasa amat berbesar hati atas jemputan rakan-rakan untuk berkongsi pada hari ini. Jadi, ayolah kita tengok sedikit apa yang cikgu-cikgu boleh guna Google Form untuk aktiviti PSS dan juga PDP seharian. Okey, baik. Antara objektif kita pada hari ini, di akhir sesi webinar pada hari ini, peserta akan boleh yang pertama sekali membina Google Form, sekurang-kurangnya satu Google Form terbina hari ini. Yang kedua, merangkai sections menggunakan options drop down. Yang ni kita akan tengok sebentar lagi. Sambil-sambil kita buat tutorial tu, sambil-sambil kita belajar. Ya.
Yang ketiga, menambah atau mengubah edit soalan dalam Google Form. Yang keempat, mengetahui destinasi respons dan menerima respons. Dan yang kelima, berkongsi Google Form yang cikgu telah bina menggunakan QR code. Baik, antara kegunaan Google Form, yang pertama sekali kelebihan dia tidak menggunakan kertas tapi menggunakan form yang boleh diakses menggunakan handphone dan juga komputer. Okey, salah satu antara kebaikan tidak menggunakan kertas, kita boleh berkolaborasi antara guru, maksudnya kita menambah rakan-rakan guru kita untuk membina form bersama-sama dan juga sebagai satu medium komunikasi dengan ibu bapa. Baik, selain itu Google Form memang dikenali dengan sinonimnya dengan kuis. Okey, tapi hari ini kita nak tengok selain daripada kuis, kita boleh juga menggunakan Google Form untuk mengumpul dan menganalisa data. Ya, baik. Cikgu boleh tengok kebaikan-kebaikan yang telah dipaparkan di situ. Okey, seterusnya bagaimana kita nak akses Google Form? Saya terangkan sikit. Satu, cara yang paling mudah sekali, portal.moi.edu.my ataupun melalui Google Drive cikgu. Yang paling mudah sekali kalau cikgu boleh ingat, form.google.com. Okey, dan juga Google Form boleh diakses melalui Google Classroom. Baik. Hari ini saya akan tunjuk sekali, saya cerita dulu secara umumnya, nanti kita akan tunjuk, kita akan buat bersama-sama, ya. Baik, antara feature Google Form yang pertama sekali, ni yang asas lah ya. Okey, terdapat dua tab di dalam Google Form iaitu tab questions dan juga responses. Okey, apa gunanya question? Ruang untuk kita membina soalan atau kita mengisi konten, nak isi video, nak isi maklumat bertulis, nak isi gambar pun boleh. Manakala responses, okey, tab yang kedua di sini adalah untuk melihat respons peserta. Okey, baik. Dan tajuk pun berada di situ ya. Tajuk ada dua, satu berada di atas, satu ada di bawah sini. Apa bezanya tajuk di bawah dan juga tajuk di atas ni? Okey, tajuk di bawah ni adalah untuk tajuk borang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, manakala tajuk di atas ni adalah untuk nama fail borang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi contoh kalau ada dua form tetapi untuk dua grup yang berbeza, cikgu boleh tukar namanya di sini. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok. Okey, nombor 4, deskripsi form. Selalunya deskripsi form ni cikgu boleh bagi penerangan apa itu, apa-apa maklumat mengenai form yang cikgu bina ataupun yang paling mudah sekali disediakan oleh siapa dan dikhususkan untuk siapa. Okey, dan yang kelima ni boleh masukkan sehingga 300 konten dalam ni. 300 soalan, 300 termasuk semua jumlah soalan, video, tajuk, gambar sebanyak 300 dan sehingga 75 section. Okey. Kita teruskan. Okey, antara feature-feature Google Form. Okey, yang ni tak apa. Yang ni sambil-sambil kita buat tutorial sekejap lagi, cikgu akan belajar semua ni. Tambah dan edit, tambah image dan video. Okey, kita akan buat secara perlahan-lahan. Alright. Okey, ini adalah tetapan umum untuk Google Form. Selalunya, okey, untuk general, kita akan untick borang restrict ni. Sebab bergantung pada cikgu-cikgu, kalau cikgu nak menggunakan ID MOE sahaja boleh. Tapi hanya pengguna yang ada email MOE Digital Learning tu saja yang boleh jawab. Okay. Alright. Dan cikgu boleh limit respon. Maksudnya hanya satu respon saja bagi setiap email.
Okay, dan show summary of responses dan tukar confirmation message. Okay, baik. Okay, kita mulakan dengan membina satu form yang baru. Okay, cikgu pergi pada atas sekali, pada butang new tab, cikgu tambahkan new tab baru. Okay, di sini kita nak gunakan forms.google.com. Yang kalau paling cepat sekali lah. Itu caranya. And then kita tekan butang enter. Jadi dia akan bawakan kepada cikgu satu ruang di mana terdapat borang-borang yang pernah cikgu buat sebelum ni. Okay. Jadi paparan saya mungkin berbeza daripada apa yang cikgu dapat lihat. Okay. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk pada cikgu beberapa kegunaan Google Form yang jarang-jarang kita lihat, sebab selalunya Google Form ni orang akan fikir quiz online, multiple choice answers. Okay, so saya nak berkongsikan dengan cikgu-cikgu website saya yang cikgu-cikgu boleh tengok beberapa contoh yang saya pernah buat sebelum ni. Okay, cikgu boleh pergi ke gg.gg/Nurul Ashikin. Okay, cikgu pergi ke bahagian Google Forms. Di bahagian Google Form dan di bahagian contoh Google Form. Okay. Di sini saya sertakan bersama kepada cikgu instrumen, contoh-contoh yang pernah saya buat, form yang pernah saya buat. Cikgu-cikgu yang dah memang lama berkecimpung dalam GPM ni, guru PSS ni, saya rasa pasti lebih banyak pengalaman, lebih banyak mengetahui bagaimana boleh kita gunakan Google Form ni. Okay, yang pertama saya buat daripada Google Form di sebelah kiri ni, ini adalah Google Form. Okay. Kita mergekan kita jadikan responses, jawapan-jawapan cikgu tadi menjadi satu borang penjaminan kualiti yang lengkap. Ini yang kalau cikgu-cikgu tengok ni, yang bergaris ini adalah responses yang cikgu-cikgu berikan dalam Google Form yang sebelah kiri ni. Okay, ini hasilnya di sebelah kanan. Okay. Ini antara borang ni lah yang saya berikan kepada rakan-rakan guru di bawah bimbingan dan pementoran saya. Okay. Satu lagi contoh, ini menggunakan apa ya? Ini gunakan Google Form dan juga Autocrat. Saya sebenarnya berbelah bagi nak ajar nak berkongsi mengenai Autocrat ke ataupun section. Tapi Autocrat mengambil masa yang lama. Kita kena buat slow-slow, satu-satu. Tak apa, itu kita boleh cuba lain kali pula ya. Okay. Kita scroll ke bawah lagi. Ini adalah borang catatan PDPC. Kenapa saya guna Google Form? Satu lagi sebab saya rasa ianya mesra handphone. Jadi kita sambil kita buat aktiviti lain, kita boleh key in catatan aktiviti PDP kita pada hari ini tanpa buka laptop. Kan? Jadi asalnya borang hard copy, borang asal diberi dalam bentuk sebelah kanan ni, borang kosong sahaja. Jadi kita kena buka laptop, download borang ni dalam bentuk words atau dokumen yang kita edit. Tapi saya sebab tak berapa nak rajin sangat nak buka hari-hari laptop, jadi apa saya buat? Saya sediakan borang Google Form untuk cikgu-cikgu isi semua maklumat PDP dia. Kalau tengok sini tarikh PDP, nama penuh cikgu, mata pelajaran apa semua, nama kelas. Okey, apa yang ada dalam borang yang diberikan oleh pentadbir ini, itu yang saya isikan dalam Google Form. Okey. Selesai dia pun isi semua ni, automatik. Bagusnya Google Form dan Autocrat ni dia akan automatik email kepada pentadbir yang dipilih. Nah sini, kita tengok sebelah kiri ni ya. Ni pentadbir yang mereka pilih untuk email. Terus automatik email kepada pentadbir.
Jadi tak adalah 2-3 kali nak simpan dulu ke macam mana ke. Selain daripada pentadbir, satu salinan juga dihantar kepada guru itu sendiri. Okey. Dan yang ini adalah, yang terakhir ni adalah untuk anak murid saya. Kita buat kuis, soalan kuis, dan di akhir soalan kuis jika dia mendapat peratus jawapan yang betul, dapat CJ penghargaan, juga dihantar secara automatik. Kan? Cikgu senang, murid pun gembira. So, tapi tak apa. Sehari ni, kita nak belajar macam mana nak buat rekod penggunaan pusat sumber. Okey? Bersedia? Kita akan mulakan ya. Okey, kita mulakan dengan blank form. Cikgu pilih pada butang blank. Okey. Kemudian kita namakan borang kita ni. Kita nak buat apa tadi? Rekod penggunaan PSS, pusat sumber. Apa? Pusat sumber sekolah. Dah cikgu letakkan nama sekolah cikgu lah. Kat situ. Okey, untuk form description. Cikgu letaklah disediakan oleh, yang paling simple sekali yang saya boleh fikir, disediakan oleh nama cikgu. Dan juga jawatan cikgu. Cikgu boleh letak banyak ni. Boleh panjang, cikgu boleh isi dekat sini. Tak ada masalah. Okey. Selesai yang tu, alamak, tengok di sebelah kiri atas ni, masih untitled form. Apa cikgu buat? Cikgu klik pada untitled form. Automatik nama form cikgu dan nama file ini sama. Jadi cikgu tak payah nak 2 kali type. Tak perlu copy paste pun. Okey, baik. Pertama sekali, bila kita bercakap mengenai rekod penggunaan, pertama sekali kita perlu ada tarikh. Tarikh cikgu tu guna. Nak buat nama dulu pun boleh. Tapi kita pilih, kita letak tarikh. Macam mana kita nak tambah soalan? Cikgu pergi pada sebelah kanan ni. Okey. Line biru ni menunjukkan sekarang ni kita tengah memilih soalan ini. Okey, kita tengah memilih konten ini. Jadi kita pergi sebelah kanan. Kita add question. Okey. Jadi kita type tarikh. Okey, automatik cikgu tengok ya. Automatik dia dah tukar sini menjadi date. Jadi apa responden cikgu nak letak sini? Bolehlah klik pada kalender, nanti pilih pada tarikh penggunaan pusat sumber tersebut. Okey, selesai. Dan ini kita letakkan sebagai required ataupun wajib. Kalau dia tak isi, dia tak boleh submit borang ni. Okey, ini supaya kita tidak susah kemudian hari kita nak tanya pula dia bila penggunaan pusat sumber tersebut. Okey, seterusnya kita nak tambah nama pengguna. Okey, kita klik di sini, nak tukar di sini pun boleh. Okey, kita typekan nama penuh. Alright, itu yang pertama. Kemudian kita nak pastikan, kita nak minta kepada responden untuk mengisi nama penuh menggunakan huruf besar. Boleh? Kita tekan pada description. Description ni untuk kita tambah arahan di bawah tu lah. Okey. Sila isi nama menggunakan huruf besar. Saja saya bubuh huruf besar tu. Besar-besar semua, huruf besar semua sebab kadang-kadang walaupun kita dah tulis, ada juga yang letak huruf kecil juga. Okey, bagaimana kita nak pastikan responden kita tulis jawapan ni menggunakan huruf besar. Okey, saya tambahkan ya sini. Cikgu tengok, kita klik pada titik 3 di bawah ni. And then kita letak
response validation. Klik pada response validation. Okey, dapat cikgu? Dapat. Alhamdulillah, tak laju kan, perlahan kan? Okey, apa tadi? Klik titik 3, response validation. Kita nak respon jawapan yang peserta ataupun responden kita bagi tu semua huruf besar. Okey? Apa kita buat? Nampak sini keluar number. Kita jangan pilih number. Kita pilih regular expression. Ini kira advanced level dah ni. Saya ajak ni. Cikgu tengok dah. Okey. Contains, mempunyai. Tengok ya. Saya punya simbol. Pertama sekali, letakkan simbol ini. Apa nama tu? Bracket segitiga tu. Di mana cikgu tekan shift dan nombor 6 di keyboard cikgu. Okey. Kemudian kurungan petak cikgu ya. Di mana di sebelah huruf P. Kurungan petak saya panggil nama dia. Lepas tu huruf juga lagi tanda tu. Macam telinga kucing tu. Tu dia telinga kucing lagi nama. Okey? Macam mana tekan telinga kucing tu? Tekan shift dan nombor 6 di keyboard cikgu. Lepas tu huruf A hingga Z. Tutup kurungan petak. Okey, di mana? Di selang, di baris huruf P tu. Okey. Star. Di mana star? Shift nombor 8. Okey. Lepas tu simbol dollar. Dollar di mana? Shift 4. Itu dia punya regular expression yang kita nak jawapan dia huruf besar saja. Apa jadi kalau dia bubuh huruf kecil? Kita tulis sini. Huruf besar sahaja lah. Okey, tak. Kita huruf besar sahaja. Okey. Jadi bila responden letak nama dia, type nama dia menggunakan huruf kecil, dia akan keluar amaran huruf besar sahaja. Okey? Alright. Baik, selesai. Banyak benda. Satu, kita belajar tadi untuk menambah tarikh. Yang kedua, kita tambah nama penuh. Dan kita belajar cara nak menggunakan regular expressions untuk huruf besar sahaja. Jawapan untuk huruf besar sahaja. Okey? Boleh? Takat tu? Yang ni penting. Okey, saya zoom sikit Okey. Yang ini. Kita zoom lagi sikit lagi. Boleh cikgu telinga kucing, bracket petak ni. Telinga kucing lagi. A hingga Z, bracket petak, star dan butang dollar. Okey. Baik, selesai nama penuh. Okey. Sekarang kita tambah. Okey, tambah lagi soalan. Okey, cikgu, kenapa saya tak minta nombor IC apa semua? Tak apa, nanti saya akan tunjukkan tujuan penggunaan dan cikgu akan faham. Kenapa kita tak minta nombor kad pengenalan awal-awal. Okey? Baik, soalan yang ketiga, kita nak buat tujuan penggunaan. Baik, kali ni saya tak nak, saya nak gunakan function yang berbeza. Tadi untuk soalan tarikh kita pakai date. Date ni kan? Okey. Untuk soalan nama penuh, kita pakai short answer. Nampak ni? Belah kanan ni short answer. Okey. Untuk tujuan penggunaan, saya nak pilih format yang lain iaitu format drop down. Mana drop down? Okey, ini drop down. Nampak cikgu Drop down. Klik pada drop down. So dia akan keluar option 1. Okey, cikgu isikanlah. Selalunya PSS cikgu digunakan untuk apa? Contoh yang paling kerap sekali, PDP bersama murid. Okey. Kemudian enter. Enter boleh, cikgu nak klik bawah tu pun boleh.
Kedua, kalau mesyuarat PSS kita itu digunakan sebagai tempat bermesyuarat. Mesyuarat apa? Mesyuarat anjuran dalaman dan juga satu lagi mesyuarat anjuran luar. Kenapa ya? Sebab mesyuarat anjuran dalaman kita kenal rakan-rakan cikgu kita. Jadi kita tak perlu nombor telefon, tak perlu nombor kad pengenalan. Jadi mesyuarat anjuran luar kita perlu dapatkan nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan pengguna. Okey? Baik, kita tambah lagi. Okey. PSS kita itu digunakan untuk berkursus ataupun berbengkel. Okey, saya senaraikan dulu. Nanti saya akan cerita kat cikgu kenapa saya senaraikan semua ni. Okey. Kemudian PSS juga digunakan untuk aktiviti co-curriculum. Saya tunjuk lebih kurang saja cikgu dah. Terpulang pada cikgu. Kalau cikgu nak tambah tujuan penggunaan PSS cikgu. Okey, cukup 6. Ini pun banyak. Banyak dah ni kita nak buat ni sekejap ni. Okey. Baik, kenapa saya guna option drop down? Okey, tak apa. Cikgu tengok nak. Kita turun ke bawah sikit pada titik 3 ni. Okey, and then cikgu pilih ini. Go to section based on answer. Klik situ. Nampak dia tambah dah. Tadi dia tak ada ni. Ni dia nampak. So sekarang ni, kenapa kita kena buat section by section? Sebab kita, PSS kita digunakan banyak peranan dia. Okay? Jadi kita tak nak bila orang datang untuk aktiviti mesyuarat, dia nak kena tengok habis PDP bersama murid, benda-benda yang dia tak perlu tengok. Jadi, cikgu punya Google Form ni merangkumi 6 fungsi PSS. Okey, baik. Kita sambung kembali. Okey, tadi kita letakkan beberapa tujuan penggunaan di sini. Jadi sekarang ni kita nak bina section untuk PDP bersama murid. Apa cikgu kena buat? Okey, pastikan cikgu berada di konten yang terakhir ini. Cikgu tekan add section. Okey, jadi kita namakan section ni sama seperti nama di atas. Okey, kita tambah bagi cantik sikit penggunaan PSS untuk PDP bersama murid. Jadi apakah maklumat yang kita perlu isikan di situ? Okey, yang pertama sekali kita nak tambah, kita nak kena ada maklumat. Okey, kita tambah soalan tadi ya. Tambah soalan. Okey, tahun berapa? Kalau sekolah rendah, tahun lah. Kalau sekolah menengah, tingkatan. Okey, jadi cikgu senaraikan 1. Okey, cikgu tengok sini ya. Kadang-kadang dia dah tambah ni suggestion. 2, 3, 4, 5. Cikgu nampak Saya zoom sikit lagi. Okey. Dia tambahkan kat situ siap-siap. Apa cikgu buat? Add all. Selesai. Ada 5 je. Okey, apa salahnya? Kita enter di hujung 5 tu. Tekan 6. Siap. Okey. Ini untuk penggunaan PSS. Semestinya untuk murid sekolah kita lah. Oh, kita terlupa. Kata kita terlupa nak letak prasekolah. Prasekolah. Macam mana prasekolah berada di bawah? Apa cikgu buat? Cikgu nampak ni bila kita bawakan cursor kita ke tepi, dia akan keluar titik 6 di situ dan cursor kita menjadi anak panah 4. Okey, kita panggil move cursor. Jadi kita klik pada titik 6 tu, kita drag naik ke atas. Okey? Okey, baik. Siap. Dan sekarang ni kita nak tambah kelas pula. Jadi kita add question. Okey. Kita tambah kelas. Kita tambah nama kelas sekolah cikgu lah. Nak klik bawah boleh, nak enter saja pun boleh. Okey. Siap. Ini nampak, ini multiple choice. Multiple choice, kita boleh pilih 1.
Jadi cikgu belajar hari ni macam-macam dah. Drop down lah, tarikh, date dan yang ini multiple choice. Okey, kelas siap. Klik pada kelas. Sekarang ni kita nak tambah pula jumlah murid. Jumlah murid yang cikgu tu bawa masuk ke dalam PSS. Klik tambah and then kita letakkan jumlah murid. Okey, saya bawa naik atas sikit bagi cikgu nampak. Okey, automatik bila dia baca saja ada perkataan jumlah, okey, bawah ni dia keluar number. Response validation has been added. Number. Bermaksud kalau responden cikgu letaklah A, dia tersilap. Dia ingat ni adalah nama kelas, dia letak 1 alpha. Automatik dia akan keluar arahan nombor sahaja. Okey, cikgu typekan kat situ. Jadi bila dia letak kat sini, dia hanya boleh isi nombor sahaja. Kalau dia tertekan pada simbol ataupun huruf, dia akan keluar arahan warna merah nombor sahaja. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak tambah, kita nak tambah checklist. Dia dah guna PSS kita. Jadi apa yang kita nak kena tambah? BBB ataupun BBM. BBB atau BBM yang digunakan. Kita banyak BBB dan BBM di PSS kan. Antaranya ialah, apa dia ya? Komputer. Lagi. Okey, silap ini multiple choice. Kita tukar kepada checkbox. Sebab kita nak biarkan pengguna kita boleh tekan macam-macam. Okey, rangkaian internet. Apa lagi yang ada di PSS? CD perisian. Pendidikan. Yang paling sekali buku rujukan. Buku cerita, buku rujukan. Okey, buku. Apa lagi ya? Permainan. Permainan dalaman. Kadang ada di PSS ada permainan dalaman. Okey. Seperti Sahiba, apa lagi? Sedina, ada chess. Okey. Apa lagi ya? Okey, LCD projector. LCD projector. Sampai cikgu tak tahu dah apa nak isi, cikgu tekanlah add other. Jadi apa guna add other ni? Yang cikgu tak terfikir untuk pilihan lain-lain tu, cikgu letak add other. Okey? Dah siap. Okey? Baik, apa lagi yang saya tertinggal di sini? Kita tertinggal masa penggunaan. Di mana kita letak masa penggunaan? Tak apa, nanti kita naik atas balik, kita akan gunakan masa penggunaan. Baik, sekarang ni cikgu dah selesai section ni kan? Macam mana kita nak rangkaikan dengan section yang pertama tadi? Okey, kita naik atas balik. Okey, untuk section ni selesai. Kita naik atas balik. Okey, kita mengarahkan cikgu yang menggunakan PSS untuk PDP bersama murid isi maklumat di dalam section 2, penggunaan PSS untuk PDP bersama murid. Jadi bila cikgu tu klik PDP bersama murid, dia terus ke section 2. Okey, so sekarang ni kita nak buat section ini pula, mesyuarat anjuran dalaman. Maklumat dia berbeza, tak sama dengan yang PSS untuk PDP bersama murid ni, sebab dia tak ada tahun, kelas atau jumlah murid. Betul? Jadi sekarang ni kita klik pada konten yang terakhir, kita tambah section. Kat mana tambah section ni? Belah kanan, bawah, add section. Dapat cikgu Laju ke? Tak apalah, laju pelan-pelan kayu. Tak faham sekejap lagi boleh hubungi saya. Okey? Namakan section tersebut. Tadi apa tadi? Mesyuarat
anjuran dalaman. Okey. Dan kita tambah konten dia. Yang pertama sekali kita nak apa tadi? Nama mesyuarat. Nama mesyuarat. Jadi cikgu perlu mengisi nama mesyuarat. Cikgu nampak dia tukar automatic short answer. Lepas tu tambah lagi anjuran siapa? Okey, walaupun dalaman kita perlu tahu anjuran pihak mana. Okey. Kalau cikgu rasa susah responden cikgu nak faham, cikgu tambahkan description. Macam mana nak keluarkan description? Tekan titik 3 bawah ni. Letak description. Cikgu bagilah contoh. Okey. Unit curriculum. Unit HAM. Dan sebagainya ataupun mesyuarat panitia. Alright. Dan kita tambah satu lagi. Jumlah kehadiran. Nampak dia automatik. Bila cikgu letak saja jumlah kehadiran, dia akan letakkan response validation sebagai nombor. Okey. Tapi jumlah kehadiran ni selalunya peserta tak ambil tahu. Yang ambil tahu yang menganjurkan. Jadi kita janganlah letak required. Kesian peserta semua pakat duk kira sesama mereka. Tok. Sampai ada mesyuarat tak dapat jawapan. Jadi kita off yang ni. Maksudnya optional. Dia tak isi pun tak apa. Kita tambahkanlah description di atas. Hanya diisi oleh penganjur. Tengoklah kalau kata dianjurkan oleh panitia. Jadi ketua panitia lah yang isi kehadiran. Peserta tidak perlu diisi oleh peserta mesyuarat. Okey. Ataupun hadiri mesyuarat. Okey, baik. Siap. Jadi apa kita nak buat tadi? Kita nak rangkaikan section ini kepada tujuan penggunaan tadi. Kita naik atas pelan-pelan. Jangan pening cikgu. Kalau pening, cikgu tengok balik. Mesyuarat anjuran dalaman. Klik anak panah hujung ni. Okey. And then kita pilih section apa tadi? Mesyuarat anjuran dalaman. Boleh cikgu? Boleh follow tak takat tu? Boleh kot no? Okey. Sama juga option kalau kita letakkan untuk mesyuarat luaran. Anjuran luar ni. Tapi bezanya untuk anjuran luar, kita akan minta nombor kad pengenalan dan juga nombor telefon. Kalau cikgu tak mau minta, tak mau ambil maklumat-maklumat tersebut, tak ada masalah. Cikgu just masukkan sekaligus dalam mesyuarat. Tak payahlah letak anjuran dalaman, letak saja mesyuarat. Jadi semua akan pergi ke bahagian mesyuarat tersebut. Okey? Baik. So sekarang ni kita nak tengok kenapa saya nak pergi juga buat soalan ni, sebab saya nak kongsikan macam mana kita nak letak nombor kad pengenalan. Apa dia punya regular expression. Okey? Jadi kita turun ke bawah, pastikan kita berada di konten yang terakhir. Konten yang terakhir. Okey, mana konten terakhir? Yang ini. Klik pada konten, baru kita add section. Okey. Namakan section tadi mesyuarat anjuran teranjuran. Bukan anjuli ya, anjuran luar. Okey. Baik. So sekarang ni kita nak tambahkan option nombor kad pengenalan peserta dan juga nombor telefon. Yang lain sama. Okey. Okey, nombor kad pengenalan kita tambah. Okey. Saya bawa naik atas sikit. Alright, kita letakkan nombor kad pengenalan. Okey, selalunya kadang-kadang kita guna number ataupun regular expression length. Length. Length maksimum atau minimum
Maksimum 12, minimum 12. Tapi hari ni kita nak ajar special sikit. Sikit je special dia. Okay, kita guna regular expression. Kita nak bagi peserta kita isi nombor kad mengalah dengan betul. Okay, tengok ya. Saya zoomkan sikit lagi. Okay, supaya nampak. Okay, telinga kucing. Telinga kucing. Okay, tekan shift, tekan nombor 6. Alright, kurungan petak. Di mana kurungan petak? Sebelah huruf P di keyboard tuan-tuan dan perempuan. Okay, nombor sifar. Jangan tersilap dengan O ya. Nombor sifar hingga 9. Tutup kurungan petak. Tutup kurungan petak. Kita buka pula kurungan. Sekejap ya, saya mencari kurungan tu. Mana pula pergi kurungan tu? Tak jumpa dah. Di atas kurungan petak. Okey, kurungan yang ni. Okey, saya tak tahu nama kurungan tu apa. Kalau cikgu tahu nanti tolong respon ya dalam borang tu. 12. Kita nak minimum 12 nombor. Maksimum 12 nombor. Tutup kurungan. Dan tekan simbol dollar. Macam mana simbol dollar? Shift digit 4 di laptop cikgu. Di keyboard cikgu. Okey. Allah, ke mana perginya? Dah hilang dah. Apa yang terjadi? Okey, kita stop sekejap ya. Sebab dia nampak gaya macam hang sikit. Okey, sementara dia saving kerja saya yang saya simpankan di sini tadi. Okey, cikgu-cikgu, di borang Google Form ni memang takkan ada butang save ya. Dia akan auto save. Ya, auto save. Okey. Nampak gayanya saya ada masalah di sini sikit. Masalah rangkaian kah? Rangkaian saya okey. Sekejap ya. Sebab dia masih saving di sini ya. Okey. Baik. Saya masih belum boleh buka lagi. Kita cuba ya. Kita cuba refresh. Alhamdulillah. Okey dah. Kita refresh. Cikgu jangan risau, dia tak ada butang save. Tapi dia auto saving jadi. Jadi dia dah siap save di sini. Alhamdulillah. Tidakkah pening tadi kan? Alright. Okey. Apa yang sudah terjadi? Dia tak save saya punya ni tadi. Tak apa. Okey. Aduh, gayanya mungkin ada kesilapan di situ ya. Tak apa. Kita check balik semula. Revert your changes. Okey. Tak apa. Alright. So, kita check balik betul tak expression saya tadi tu. Asal macam ada tersilap sikit tapi tak apa. Okey. Baik. Kita tambah lagi. Klik pada sini. Kita tambah dulu. Lagi saya akan check balik semula. Apa tu expression tadi tu. Mungkin saya ada kesilapan sikit tu yang dia hang sekejap. Alright. Kita tambahkan seterusnya nombor telefon. Okey. Nombor
telefon. Okay. Alright. Dan ini juga kita mintakan dia sebagai number. Alright. Okay. Dan kita tambah lagi. Kita nak tambah lagi nama mesyuarat dan juga anjuran. Cikgu, tadi cikgu dah letakkan nama mesyuarat untuk di atas ni kan? Apa cikgu buat? Cikgu klik pada soalan tadi. Cikgu duplicate. Cikgu belajar pula duplicate. Okay, duplicate. Lepas tu apa cikgu buat? Cikgu nak bawa dia kepada section yang di bawah. Nampak cikgu? Cikgu scroll. Bawa cikgu punya mouse. Scroll ke titik 6 ni. Nampak tak cursor cikgu dah berubah menjadi move cursor. Dia ada anak panah 4 tu kan. Kita klik pada titik 6 tu. Drag turun bawah. Turun bawah ke mana? Ke sini. Okey. Lepas tu, kita nak apa lagi tadi? Maklumat yang sama? Nama mesyuarat. Sama juga. Klik pada soalan. Cikgu tekan butang duplicate. Lah ni dah ada 2. Nama mesyuarat. Sama juga. Cikgu klik pada butang 6 ni. Drag turun bawah. Benda boleh senang. Buat apa kita nak type susah-susah banyak kali cikgu? Gitu. Nama mesyuarat. Okey, sekaligus cikgu boleh betulkan. Cikgu juga, ni saya dah kongsikan macam mana cikgu nak susun atur soalan cikgu. Okey, nama mesyuarat dan anjuran. Anjuran sudah. Anjuran sudah. Jumlah kehadiran. Disebabkan sama, kita duplicate saja. Benda boleh senang, kita jangan susah, jangan stres. Okey. Tak sini. Okey. Dah siap. Alright. Begitulah juga untuk section-section yang seterusnya. Okey. Untuk section kursus atau bengkel. Cikgu nak type semula ke? Jangan. Apa kita buat? Kita duplicate section. Boleh tak duplicate section? Okey, mesyuarat anjuran luar ni. Okey. Cikgu nak duplicate mesyuarat anjuran luar. Cikgu nak tukar untuk section kursus. Bagi senang. Tak mau kerja susah. Benda boleh senang. Buat apa nak buat? Susah. Okey. Cikgu klik pada titik 3 ni. Okey. Duplicate section. Apa maksud duplicate tu? Kita copy dan paste terus. Duplicate section. Jadi mesyuarat anjuran luar ni, tadi sepatutnya ada 4 section je. Sekarang ni mesyuarat anjuran luar dah ada 2. Apa cikgu buat? Tukarlah tajuk cikgu. Benda boleh senang. Kursus/bengkel. Nombor kad pengenalan boleh. Nombor telefon betul. Nama mesyuarat. Nak edit soalan. Klik pada nama mesyuarat. Tukarlah nama kursus/bengkel. Benda boleh mudah. Okey. Anjuran ni cikgu nak edit. Dia punya description padam. Kalau cikgu tak mau description, apa cikgu buat? Padam ataupun cikgu antik dekat description ni. Okey. Okey. Maksudnya sini pun kita ada buat kesilapan tadi dah. Anjuran. Okey. Untuk mesyuarat anjuran luar, takkan unit ham. Okey. Kita tukarlah sikit. Klik pada description. Tulis. Persatuan. Apa contoh? Pandu Puteri Tunas Malaysia. Atau PPD Ulim Bandar Baru. Bandar Baharu. Ataupun JPN Negeri Kedah. Contoh. Kalau kita tak buat contoh, kita punya responden pun kadang-kadang pening. Siap section yang baru. Okey? Okey, sekarang ni kita dah ada 2 section yang kita belum rangkai lagi.
Kita naik atas balik. Naik atas balik. Kita rangkaikan dia dulu lah cikgu. Supaya sekejap kita tak terlupa atau tersilap. Okey, tujuan penggunaan. Check. Macam nak check, nak keluarkan benda tu. Klik, pastikan ada line biru tepi ni. Okey. PDP bersama murid, betul? Okey. Section PDP bersama murid. Nombor 2, mesyuarat anjuran dalaman. Betul, section mesyuarat anjuran dalaman. Okey, mesyuarat anjuran luaran. Okey, maksudnya ini belum kita rangkaikan dengan section tu tadi. Okey. Anjuran mana tadi? Luar. Klik situ. Okey, kursus. Kita dah buat tadi section kursus. Klik situ. Pilih section 5, kursus atau bengkel. Siap dah cikgu. Siap dah, sikit lagi cikgu. Sabar. Jangan pening lagi, sikit je. Sikit je lagi. Okey? Alright. So, sekarang ni cikgu. Cikgu dah siap dah 5 daripada, dah siap dah 4 daripada 6 section. Okey? Sebentar ya. Saya nak tengok. Okey. Baik. Sekarang kita terus kepada macam mana cikgu nak kongsikan lagi 2 section ni. Saya rasa tak dan sebab panelis kita yang seterusnya pun dah sampai. Okey. Jadi kita nak belajar. Kita nak cepat-cepat macam mana kita nak mengaitkan form cikgu ni dan kita nak hasilkan QR code untuk form ini. Okey. Okey, yang pertama sekali cikgu buka tab baru. Okey, cikgu boleh guna mana-mana QR code generator dengan syarat cikgu pastikan QR code generator tu tidak bagi trial saja pada cikgu. Sebab saya dah terkenal hal itu bila saya guna trial sahaja, tuk-tuk dia bagi maksimum sampai 100 sahaja. Jadi apa yang saya buat lepas tu sampai 100, dia tak terima dah. Rugi kat kita cikgu, susah kat kita balik. Sebab bila orang menggunakan bilik khas kita, dia bergantung pada QR code kita sahaja. Kalau kita dan buat link pendek macam yang Cikgu Amira ajar 2 minggu lepas tu, tak apalah dan. Masa kejadian saya tu tak dan nak buat link yang pendek. Jadi saya ajar kat cikgu QR code generator yang saya selalu guna ialah QR code Monkey. Okey. Klik pada QR code Monkey. Cikgu tengok sini. Alright. Dia keluar kat sini your URL. Macam mana kita nak dapat URL? Cikgu pergi balik kat borang cikgu. Okey. Tekan butang send. Pilih link. Copy link ni. Tak payah pendekkan, tak apa. Copy link. Copy cikgu nak. Tekan butang copy. Okey. Tak apa. Dia dah copy. Pergi balik QR code Monkey. Cikgu padam yang dia bagi ni. Cikgu paste. Klik kanan boleh. Nak Ctrl V pun boleh. Enter. Okey. Lepas tu cikgu boleh set color. Ni sebab saya nak cepat ni. Cikgu boleh set color. Nak color gradient ke? Ikut color cikgu. Cikgu nak color apa? Merah. Nak setting dengan merah. Okey. Dia akan suruh cikgu pilih warna yang gelap-gelap. Kalau warna muda-muda nanti kita tak boleh nak scan. Dia tak dapat beza dengan kertas di belakang. Okey. Add logo image. Cikgu boleh add. Kalau sekolah cikgu. Cikgu pilih gambar sekolah. Sekejap ya. Saya buat laju sikit. Sebab saya tak mau makan masa. Nanti cikgu panel kita marah lagi. Okey. Tambah logo. Okey. Baik. Siap tambah logo situ. Lepas tu kita nak customize design. Cikgu nak buat apa? Nak QR code yang bintik-bintik, yang petak-petak. Ikut cikgu. Pilih. Kita nak pilih apa? Petak-petak ni. Tak mau. Kita pilih bintang. Lepas tu hujung tu cikgu nak letak apa? Nak pilih hujung ni. Hujung ni cikgu nak pilih apa? Bulat. Okey. Cikgu nak mata dalam tu. Apa? Ini. Okey, letak. Okey. Dah siap. Cikgu dah pilih semua atau cikgu tak nak pilih pun tak apa.
Cikgu tak nak pilih customize design ni pun tak apa. Create QR code. Klik create QR code. Dah siap QR code cikgu. Nampak ada logo. Cikgu nak buat apa? Gambar cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey, nak tukar customize color pun boleh. Lepas tu cikgu buat apa? Download. Download QR code cikgu. Dah download. Buka QR code cikgu. Okey, show in folder lah. Okey. QR code cikgu. Okey, siap dah. Lepas tu cikgu bolehlah print QR code cikgu, tampal depan pintu, tampal dekat dalam kelas, dalam kelas pula, dalam bilik khas. Okey. Jadi setiap kali orang masuk, dia boleh tengok QR code cikgu. Okey. Siap dah yang asas untuk form dan juga QR code. Saya pergi laju dah ni. Okey. Sebab dah cukup time. Saya ingat tadi tak cukup time. Okey, baik. Okey, selain itu cikgu, untuk rekod penggunaan pusat sumber ni cikgu, katakanlah cikgu nak add in video ataupun cikgu ada profile video dalam cikgu punya untuk PSS cikgu just klik add YouTube atau add video lah, add video YouTube cikgu. Ya, cikgu ada profile. Nak add gambar pun boleh di sini. Untuk add gambar PSS cikgu, nak bagi cantik form cikgu. Dan juga cikgu boleh customize header form cikgu. Choose image sini. Kat butang ni. Page ni kan. Choose image untuk header. Cikgu boleh pilih header yang disediakan ataupun kalau cikgu nak kreatif, cikgu boleh upload sendiri. Jadi kita pilih yang ni. Okey, theme color cikgu boleh tukar ikut kesesuaian dan juga tulisan. Tulisan hanya yang diberikan di sini sahaja. Okey cikgu? Alright, alhamdulillah selesai untuk Google Form dan untuk QR code. Okey. Baik, saya rasa saya boleh serahkan pada Cikgu Amira balik dah. Okey, terima kasih Cikgu Nurul Shikin. Semangat dia. Saya rasa peserta-peserta petang ni kalau mengantuk tak jadi mengantuk dah ni. Seronok dengar. Okey, disebabkan sebab kita masa pun dah lebih. But it's okay, jangan risau kalau peserta-peserta rasa laju, rasa nak ada yang tak dapat tangkap dan sebagainya. Jangan risau, nanti boleh tengok dekat YouTube SSTP Kedah. Dekat situ kita akan upload sesi ni dalam channel YouTube tu lah. Okay, sebab kita masa pun dah memang terlebih kan. Saya cuma raikan juga soalan daripada peserta. Ada satu soalan saja. Saya ambil daripada yang senarai ni, saya ambil satu sajalah. Yang lain tu kebanyakannya diorang pujilah penjelasan mudah difahami. Jelas. Okey, saya cuma ambil yang satu soalan saja daripada Cikgu Adaha bin Mat Yasin daripada SK Tasik Apong. Dia tanya tentang tarikh. Kan kalau kita tengok tadi dia punya format adalah month/day/year. Boleh tak kalau kita nak tukar kepada day/month/year? Maksudnya macam kebiasaan kita tulislah. Start dengan hari, bulan dan juga tahun. Dia punya format boleh tukar ke Cikgu Nur Shikin? Kali ni kita nak tengok bagaimana hendak mengubah format tarikh kepada hari, bulan dan tahun. Pertama sekali cikgu pergi scroll belah atas kanan ke ikon ini, ikon email cikgu, akaun Google account cikgu. Klik, kemudian pilih manage your Google account. Okey, kemudian satu paparan akan dikeluarkan. Cikgu pergi bawa cursor cikgu ke sebelah kiri kepada data dan personalization. Pilih itu, kemudian cikgu scroll ke bawah lagi dan pilih language.
Okey, kalau cikgu belum buat tetapan yang baru, dia akan keluar sini English United States. Jadi cikgu ubah kepada format yang cikgu perlukan. Pilih dulu English. Kemudian pilih Malaysia. And then select. Dah siap. Jadi form cikgu akan mempunyai tarikh dalam bentuk dalam format hari, bulan dan tahun. Okey? Saya harap itu menjawab persoalan anda. Okay, so kita selesai untuk siri yang ke-11 bersama Cikgu Nurul Ashikin. Mungkin Cikgu Nurul Ashikin ada kata-kata akhir ataupun mungkin nak bagi perkongsian nota dan sebagainya. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Amira. Saya ambil masa sikit saja. Saya pergi laju-laju cepat-cepat. Okey, cikgu yang ada soalan, cikgu boleh pergi ke website. Ini pun masih baru lagi. gg.gg/Nurul Ashikin. Di situ ada perkongsian sikit mengenai Google Form. Pada yang asal macam nak tukar jadi quiz ataupun adalah beberapa contoh selain daripada Google Form, ada Google Meet dan juga cara untuk berhubung dengan saya. Okey, cikgu boleh ke Facebook saya Nurul Ashikin Ali, sebab Facebook tak bagi saya letak nama ayah saya panjang-panjang. Dia bagi suruh Mat Ali Napiah tak boleh masuk. Jadi saya letak Nurul Ashikin Ali, ataupun cikgu boleh ke YouTube channel saya Nurul Ashikin Mat Ali Napiah. Dan itu sajalah yang ada dengan website saya ni. Sebelum saya mengakhiri webinar pada petang ni, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di Malaysia dan juga kalau ada di luar negara. Selamat menyambut Aidilfitri. Saya tak balik kampung, kita pakat tak balik kampung ya. Kita duduk diam-diam di rumah, dan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Terima kasih Cikgu Amira. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan sesi saya pada hari ini. Setakat itu saja Cikgu Amira. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Puan Nurul Ashikin.